Selamat petang, salam sejahtera. Satu lagi pendedahan luar biasa petang ini muncul di dalam laporan yang kita terima. Wah, pendedahan ini pasti tidak disukai oleh ramai orang. Pendedahan ini pasti amat memanaskan telinga-telinga yang tak menyukainya. Pendedahan ini pasti akan membuatkan ramai orang yang hampir nak meroyan. Haha, apalagi kalau bukan pendedahan berkaitan isu SPRM dan juga isu pinjaman BPMB masa Najib jadi Perdana Menteri. Tajuk ulasan petang ini, kenapa SPRM tak siasat pinjaman BPMB masa Najib jadi Perdana Menteri. Ini persoalan yang ditimbulkan oleh timbalan Presiden Parti PKR yaitu Rafizi Ramli. Kenapa SPRM tak siasat pinjaman BPMB masa Najib jadi Perdana Menteri? Ini persoalan yang harus kita lihat sama-sama. Ini ulasannya. Jangan kamu lupa tekan butang subscribe, tekan butang like dan komen supaya Anda dapat ulasan berterusan daripada channel ini, karena ulasannya tidak akan pernah berhenti selagi kita mau ulas dan ulas dan ulas. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, maklumat dalam tuntutan Mahkamah Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB terhadap bekas pegawainya sepatutnya mencetuskan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM beberapa tahun yang lalu. Beliau juga mempersoalkan mengapa bank itu perlu menyaman bagi mendapatkan semula anggaran RM1,5 bilion pinjaman meragukan yang dikeluarkan kepada firma yang didakwanya ada kaitan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dengan mengatakan terdapat lebihan bukti untuk SPRM bertindak. Bekas ahli Parlimen Pandan itu berkata, beliau telah membangkitkan dakwaan mengenai pinjaman yang meragukan itu sejak 2013 dan SPRM sepatutnya memulakan siasatan daripada menunggu laporan rasmi. Saya mengikuti dengan dekat perkembangan usaha BPMB dalam usahanya untuk mendapatkan kembali sekitar RM1,5 bilion dana awam yang telah diselewengkan oleh peminjam-peminjam. Ia melibatkan pinjaman kepada syarikat yang mempunyai kabel besar dan diluluskan oleh pengurusan BPMB semasa Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Jumlah pinjaman RM1 bilion yang telah diselewengkan termasuk dipindahkan ke akaun-akaun luar negara dalam kes-kes tertentu adalah skandal terbesar dari sebuah bank pembangunan milik kerajaan dalam sejarah negara kita, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Rafizi berkata, media perniagaan membuat liputan meluas mengenai peminjam-peminjam berkabel besar ini dan usaha BPMB untuk mendapatkan kembali wang rakyat. Laporan itu katanya menyebut urus niaga pinjaman dan equity yang diluluskan BPMB semasa Najib menjadi Perdana Menteri seperti berikut. Pertama, pinjaman RM400 juta yang diluluskan pada tahun 2012 kepada Eris Telecoms M. Berhad. Kedua, ambil alih syarikat Borkos Shipping Sdn Berhad melibatkan dana berjumlah RM337 juta. Syarikat itu jatuh muflis hujung tahun 2017. Pinjaman berjumlah ketiga, pinjaman berjumlah RM450 juta kepada ASEAN Broadcasting Network ABN untuk melancarkan stesen TV berbayar. ABN ialah syarikat milik Kenneth S. Waran, seorang yang diketahui sangat rapat dengan Najib dan istrinya Rosmah Mansur.
Keempat, pinjaman berjumlah RM 305 juta kepada Nautical Resort Sendirian Berhad dan Garuda Suci Sendirian Berhad, dua syarikat milik Tan Sri Peter Sodak yang juga sahabat baik Najib dan istrinya Datin Sri Rosmah Mansur. Kesemua dana rakyat berjumlah RM 1,5 bilion yang lesap ini diluluskan semasa Najib merupakan Menteri Keuangan dan BPMB melaporkan terus kepadanya. Saya telah membangkitkan pinjaman yang disyaki diselewengkan ini sepanjang menjadi ahli parlimen dari tahun 2013 ke 2018. Isu ini saya bawa berkali-kali ke parlimen dan dilaporkan secara meluas, kata Rafizi lagi. Pada 8 Julai, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan BPMB memperoleh instruksi Mareva terhadap 23 daripada 27 defendant sebagai sebahagian daripada saman sivil berhubung pinjaman RM400 juta yang diberikan kepada Eris Telekom Sendirian Berhad, M Berhad, yang didakwanya dilakukan secara haram. The Edge Market melaporkan Hakim Atan Mustafa Yusof Ahmad memberikan instruksi untuk membekukan aset 23 defendant, antaranya bekas Presiden dan pengarah urusan kumpulan bank itu, Datuk Muhammad Zafir Muhammad Hasim. Defendant lain yang dikenakan instruksi termasuk pengarah Eris, Sailin Popatel, bekas pengarah Eris Roslina Ibrahim, pengarah Panegel Sendirian Berhad Abdul Wahid Abdul Ghani, pengarah Open Fibers Sendirian Berhad Muhammad Rodzi Muhammad dan Orient Telekom Sendirian Berhad, dan pengarahnya Mustafa Ali Zaminali Said, Muhammad Saz Hakim Saz Zarul Hisham dan Saza Arina Sazrul Hisham. Dua yang terakhir dilaporkan sebagai anak lelaki dan perempuan Roslina. Inilah dia pendedahan luar biasa hari ini, yaitu kenapa SPRM tak siasat pinjaman BPMB masa Najib jadi Perdana Menteri. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.